di perubahan musim ni, uh, Mangai jauhnya Johor. Johor. Sekali-sekala boleh lah, kalau nak datang hari-hari jauh gila kot. Okey. Tahu Fatini, kau memang suka. Ah, okey. Baik. So, hari itu, okey. Boleh kalau dijemput cikgu datang, Cristiano. Don't worry. Don't worry ya. Kalau dijemput cikgu datang, insyaAllah. Okey. So, kita akan lihat di sini, okey, untuk kita kata sebagai pergerakan bumi ya, pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Dan kita baru lihat video tadi, okey, tentang putaran bumi kalau dipercepatkan apa yang berlaku semua ya. So, kita fahami bahawa bumi bergerak dengan dua cara, iaitu putaran bumi dan juga peredaran bumi. So, kita tahu tentang dua tu, dan kita tahu tentang kalau kalau putaran bumi dia menyebabkan apa? Kesan kejadian siang dan malam. Okey. Dan juga satu lagi iaitu perbezaan waktu tempatan, iaitu waktu di Malaysia berbeza dengan waktu di negara-negara luar kerana putaran bumi itu. Kemudian kita belajar yang ketiga iaitu pembiasan angin lazim dan juga kejadian air laut pasang dan surut. Kejadian air laut pasang surut itu adalah putaran bumi. Kemudian kita belajar tentang peredaran bumi, iaitu bumi beredar mengelilingi matahari dan ianya mengambil masa 365 1/4 hari ataupun 365 6 jam, 365 hari 6 jam, macam tu. Okey. Dan kita lihat ianya menyebabkan kejadian 4 musim. Okey, iaitu, dan kita lihat juga tentang adanya solstice musim panas, solstice musim sejuk, equinox musim bunga dan juga equinox musim luruh. Dan kita juga telah lihat apa yang berlaku kepada waktu equinox, kemudian solstice, kemudian equinox musim luruh dan juga solstice musim sejuk. Kita dah tengok yang itu. Tapi jangan risau, cikgu tahu ramai yang tak ingat. Cikgu tahu memang ramai yang tak ingat tentang fakta ni. So don't worry. Okay, kamu belajar dahulu, kemudian barulah kita fahami. Okay, dan juga baru kita ingat sebenarnya ya. Dan kita lihat seterusnya. Okay, kita nak lihat apakah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari, iaitu akan menyebabkan gerhana. Fenomena gerhana. Gerhana ni apa? Okey, gerhana ni berlaku. Okey, kita nak sambung kat sini ya. Okey. Gerhana ini berlaku apabila, kalau kita lihat di sini, iaitu kalau kita lihat okey. Kita lihat apabila matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus. Dan pada ketika ini bumi akan melindungi cahaya matahari daripada terpancar ke bulan. Jadi keadaan ini menyebabkan bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi dan menyebabkan gerhana bulan. Kalau kita lihat di sini, maksud garis lurus maknanya apa tahu? Kalau kita lihat matahari ini, dia akan straight pergi ke bumi dan juga ke bulan. Nampak tak? Okey, matahari, bumi dan bulan berada di satu garis lurus. Jadi, bulan tak dapat cahaya matahari, tetapi dia tak akan dapat bayang-bayang daripada bumi. So bulan akan dapat bayang-bayang daripada bumi ni, jadi ini menyebabkan gerhana, iaitu kita akan lihat di sinilah berlaku gerhana bulan. Okey. Tahun 6 dalam sains, tapi macam mana Geo belajar yang sama? Okey. Utaya, kamu perasan tak sebenarnya sewaktu kamu darjah 6 dulu tak ada subjek geografi, betul tak? Dalam tahun sekolah rendah tidak ada geografi. So topik-topik berkaitan sedikit tentang geografi ini akan dimasukkan ke dalam subjek sains. Dimasukkan dalam subjek sains sebagai asas je. Itu asas. Tetapi bila kamu masuk sekolah menengah, memang dia akan memberikan secara lebih terperinci. Yes. Jadi itulah yang berlaku. Okey. So fenomena gerhana bulan maksudnya apa? Maksudnya adalah
kita kata matahari dan bumi di tengah-tengah ya. Bumi di tengah-tengah dan bulan di sebelah kanan, matahari sebelah kiri. Tetapi kalau gerhana matahari pula, iaitu apabila bulan tu di tengah-tengah. Bulan tu di tengah-tengah, bumi sebelah kanan dan matahari sebelah kiri. So bulan di tengah-tengah. Itu dikatakan gerhana matahari. Kalau kita lihat, gerhana matahari berlaku apabila kedudukan bulan itu telah menghalang cahaya matahari ke bumi yang menyebabkan bayang-bayang bulan melindungi bumi. So pada ketika inilah kedudukan matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garisan lurus. So gerhana matahari tidak meliputi ingat gerhana matahari tidak meliputi seluruh permukaan bumi kerana bulan adalah lebih kecil daripada bumi. So gerhana penuh berlaku di zon umbra yang kecil. Maknanya zon umbra, zon yang gelap ini, manakala gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Baik. Sebenarnya kebiasaannya sebenarnya kalau katakan gerhana matahari, kebiasaannya berlaku pada sebelah siang. Pada sebelah siang tiba-tiba kamu akan nampak, kamu akan lihat bahawa sebenarnya kamu akan nampak matahari tu bulan itu menutupi cahaya matahari. Seolah-olah matahari dan bulan tu bersatu. Dan kamu akan nampak bulan tu, matahari tu kan, dia ada ring. Dia akan jadi ring kat situ, tapi tengah-tengah tu gelap. Tengah-tengah tu gelap. Tengah-tengah tu gelap. Sebab apa gelap? Sebab ditutupi oleh bulan. Betul. Cahaya matahari kan kalau kita lihat, dia direct. Okey, cahaya matahari kan dia direct. So bila dia direct lurus kat sini, so kawasan yang gelap tu, yang betul-betul gelap adalah di kawasan kecil ni je. Kawasan yang di sini dipanggil kawasan dikatakan kawasan umbra. Ya betul, ini kawasan dia, kawasan umbra. Maknanya kalau yang lain-lain ini dia nampak gerhana tapi dia tak mengalami gelap tu. Kawasan yang gelap ni, tapi dia sekejap je gelap dia. Tiba-tiba kan kamu rasa macam tiba-tiba tengah siang ni kan tiba-tiba mendung. Kenapa mendung? Rupanya matahari, cahaya matahari telah ditutupi oleh bulan. Tapi sekejap je. Sebabkan dia sentiasa bergerak kan. Dia sekejap je. Jadi itulah dikatakan gerhana matahari. Gerhana matahari. Kamu boleh bayangkan kalau kamu berdiri, kalau dimaklumkan bahawa sebab bulan tu kecil. Bulan tu kecil dan sentiasa bergerak matahari, bumi dengan bulan ni sentiasa bergerak. Jadi dia punya waktu gelap tu, waktu yang terlindung tu sekejap je. Mungkin dalam 4 minit atau 5 minit saja. Lepas tu terang balik. Dia macam tu. So itulah gerhana matahari. Yes. Berapa kali dalam setahun? Well, sebenarnya kalau ikutkan dia banyak kali berlaku. Tetapi banyak kali berlaku di kawasan apa? Kawasan laut. Banyak berlaku di kawasan laut. Sebab apa? Ingat tak? Bumi sebenarnya 71% adalah laut. 30% darat. 29% di darat. Jadi kita tak tahu pun bilakah dia gerhana. Tapi bila dia gerhana, dia dekat kawasan laut. So kita tak dapat nak tengok. Kita tak dapat nak tengok. So kenapa air laut nak enjoy gerhana? Apa yang bestnya tentang gerhana? Betul, tak boleh. Sebenarnya bukan saja kamu tak boleh tengok gerhana matahari tu malah kamu tak boleh tengok even matahari tu sendiri direct. Sebab sinaran ultra ungu itu akan merosakkan kornea mata kamu. Ambil kau. Jangan main-main merosakkan kornea mata kamu. Ingat. Sekejap jadi cikgu sejarah, sekejap jadi cikgu geografi, sekejap jadi cikgu sains. Mana satu ni cikgu ni? Baik. Kalau tengok gambar matahari boleh. Ataupun kalau kamu tengok wajah kawan kamu yang perempuan tu kan, kamu cakap apa? Muka kau macam matahari. Itu pun boleh. Tak ada masalah.
Okey. Okey. Kalau kata tu kan, tapi jangan nanti kena lempang. Betul. Cuba kau tengok apa, kawan-kawan kamu yang macam matahari tu kan. Tengok kawan kamu macam matahari, "Uish, nak meletup mata aku tengok kau." Kan. Amboi. Okey. Ada je lah kan. Alright. Okey, kita sambung. Okey. Ya, betul Aaron. Tengok muka kau pun Aaron. Okey. Ya. Sebab baca Quran. Ya, betul. Bersinar muka sebab baca Quran kan. Naik meletup mata tengok kan. Okey. Kita lihat. Gerhana matahari, secara umumnya gerhana matahari lebih singkat Maknanya gerhana matahari ni lebih pendek atau lebih singkat daripada gerhana bulan. Kerana apa? Semasa berlaku gerhana penuh matahari keadaan bumi hampir gelap dan hanya terdapat sedikit jalur cahaya yang terang di sekeliling matahari yang dikenali sebagai corona. Coronavirus ke? Sekarang ni kita very sensitif dengan nama-nama corona ni. Okay. Corona Oh ya, so ingat corona tu maksudnya apa? Cahaya matahari yang gelap tu, matahari gelap tapi keliling tu ada cahaya matahari yang nampak. So itu dipanggil corona. Bukan COVID bukan coronavirus, bukan kan. Okey. Baik baik Aaron. Okey. Okey, so itulah tentang kesan putaran bumi. Yeah, okey, betul. Kita lihat di sini. Okey, fenomena equinox kalau kita lihat di sini dan kaitannya dengan perubahan iklim. Get the name. Yes. Okey, kita lihat di sini beberapa equinox. Okey, beberapa hari kita tengok fenomena equinox dan kaitannya. Beberapa hari selepas berlakunya gerhana matahari pada 9 Mac 2016, rantau Asia Tenggara dikejutkan dengan isu gelombang panas matahari. Betul. Pada waktu ketika itu cahaya matahari, suhu pada waktu itu sehingga 38 darjah Celsius 38 ada, 36 ada kan. Jadi kejadian ini dikaitkan dengan apa tahu? Fenomena equinox yang umumnya berlaku 2 kali setahun. Secara asasnya fenomena equinox ini berlaku apabila matahari tengah hari berada tepat di atas garisan khatulistiwa. Khatulistiwa. So, fenomena equinox ni menyebabkan masa siang dan malam, kita tahu siang dan malam adalah sama. So, penduduk yang tinggal di sekitar khatulistiwa macam kita lah kita tinggal di khatulistiwa tau, tidak dapat merasakan perbezaan panjang siang dan malam sebab kita memang tiap-tiap tahun sama je kita dapat hari yang sama. Tapi waktu-waktu yang lain di tempat-tempat lain dia akan dapat perbezaan itu dia akan nampak perbezaan itu. So kalau kita lihat di sini equinox March pada tahun 2016 membawa spekulasi kenaikan suhu daripada aras normal. Beberapa kawasan Asia Tenggara contohnya KL, Singapura, Jakarta dilaporkan mencecah lebih daripada 36 darjah Celsius per. Itu memang panas. Terutamanya kawasan yang berada tepat pada garisan khatulistiwa dan kawasan-kawasan pantai. Baik, Faris Hamzah tanya, spekulasi itu apa? Spekulasi itu sebenarnya kabar angin ataupun rumors. Itu spekulasi. Rumors ataupun kabar angin. Yes. Okay. Jadi, kalau kita lihat ramai yang mengatakan bahawa musim equinox tersebut berkait rapat dengan kejadian panas matahari yang melampau, iaitu matahari menghasilkan kepanasan lebih tinggi berbanding daripada hari-hari biasa. Daripada Death Valley ke? Mungkinlah kot Aaron. Baik. Walaupun tiada kaitan langsung sebenarnya tiada kaitan langsung antara equinox dengan peningkatan suhu di bumi Namun equinox yang berlaku pada Mac 2016 membawa perubahan yang ketara daripada musim hujan kepada musim panas. Dan semasa matahari melintas di hemisfera selatan,
musim hujan banyak berlaku di kawasan ini dan semasa, ya macam teori, yes betul. Macam teori lah. So semasa kedudukan matahari pada arah utara, suhu di bumi akan meningkat dan tekanan udara menjadi rendah. Ramai juga yang mengaitkan fenomena equinox ini dengan pemanasan global. Sebenarnya pemanasan global adalah kesan daripada perubahan iklim. Jadi kesimpulannya, fenomena equinox Mac 2016 memberi petanda yang semakin jelas bahawa musim kemarau akan berlaku di rantau Asia Tenggara. Yes, okay. Ya, pendapat, kesimpulan yang tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, bak kata Cristiano. So bermakna apa? Maknanya iaitu spekulasi ini adalah kabar angin. Pendapat-pendapat yang tidak berasas. Kan, rumors yang tidak ada factsnya, tidak ada fakta, itu dikatakan spekulasi. Jadi kalau kita lihat, Alah Faris Hamzah, macam ni lah. Spekulasi menyatakan bahawa kamu sebenarnya sedang has been taken oleh seseorang. Tapi sebenarnya kamu tak pun. Tapi sebab kamu nampak gayanya macam selalu main phone je kan, WhatsApp dengan seseorang, lepas tu senyum-senyum depan phone kan. So dibuat spekulasi bahawa kamu sedang has been taken. Contoh, tu spekulasi lah tu. Kan? Mana cikgu tahu? Biasalah kan. Cikgu tahu kan, Faris Hamzah. Kan cerita kamu kan keluar dekat Meletop hari tu. Meletop TV3. TV3 TV apa itu Meletop kan? Keluar kat TV apa kan Meletop kan? Jadi kami semua tahulah. Jangan main-main okey. Baik. Ya, famous. Lah sangat famous. Okey. So itulah yang berlaku. Kan? Dia sebenarnya kalau orang lelaki atau perempuan, dia pandang phone dia, kemudian dia senyum-senyum, confirm dia mesej dengan seseorang. Betul tak? Tiba-tiba senyum kan? Lepas tu mak kita tegur, macam orang gila kan? Ngadap phone senyum-senyum. Macam itulah. Okey, baik. So, itulah yang berlaku. Bermakna di sini, okey, kita lihat, okey, kesimpulannya untuk bab ini ya, kita belajar tentang pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim, iaitu pergerakan bumi terbagi kepada dua, iaitu putaran bumi dan juga satu lagi peredaran bumi. Okey, kalau kita lihat di sini contohnya putaran bumi ya, iaitu bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur dan satu putaran lengkap mengambil masa selama 1 hari ataupun 24 jam. Manakala peredaran bumi pula iaitu bumi beredar mengelilingi matahari. Dia keliling matahari itu dan bumi beredar mengelilingi matahari, okey, mengikut orbitnya, dan juga kita tahu bahawa satu peredaran yang lengkap mengambil masa 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. Okey Faris Hamzah, baik. Okey, baik. Kita lihat putaran bumi di sini ya. Akibat daripada putaran bumi itu berlakulah siang dan malam, kemudian perbezaan waktu tempatan, pembiasan angin lazim dan juga kejadian pasang surut. Okey. Kenapa bumi tak berpusing dengan tegak? Kenapa dia condong? Okey, baik. Itu sebenarnya adalah berkaitan dengan apa tahu? Berkaitan dengan pergerakan bumi yang berputar. Dan kalau kita lihat seolah-olah sebenarnya bila dia condong sedikit tu pun sebenarnya itu telah membuktikan bahawa pergerakan dia tu dia berputar. Sebab dia condong sikit kan, dia memudahkan untuk berputar di orbit. Kamu pernah tengok tak litar motosikal? Okey, ataupun kamu pernah lihat tak litar motosikal? Okey, litar motosikal yang pusingnya. Okey, yang bulatnya tau, yang macam dekat lumba kereta, yang dekat litar lumba kereta, dekat Sepang ke ataupun dekat Amerika ke kan. Kan dia ada yang pusingnya tu kan. Kalau kamu tengok dia punya litar tu, dia bukan jalan raya yang straight.
Dia bukan jalan raya yang rata. Dia akan jalan raya yang menyengit sedikit. Dia akan menyengit sedikit. Dia ada condong sikit latar tu. Why? Supaya memudahkan untuk cornering. Tak pernah tengok F1. Okay. Ya, macam F1 ataupun macam Daytona punya Daytona. Daytona punya racing. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok jap, cuba cikgu tengokkan. Tak tengok. Bagus soalan tu. Kenapa dia condong sedikit? Okay. Jap, kita akan tengok. Okay. Dia punya... Okay. Mungkin kamu pernah main game tak? Game Daytona. Game Daytona, game race kereta Daytona. Tak pernah tengok Oh, tak pernah Alah, ruginya korang ni. Okay. Tak apa, cikgu akan tunjukkan. Yang ini korang mungkin suka kot. Okay. Sekejap. Okay. Ini satu permainan game Okay. Kita tengok.